Selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Irfan, pensyarah falsafah dan isu semasa 03G. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan tajuk iaitu liberalisme dan hedonisme di Malaysia. Nama saya Layan Ting, nombor matrik SA 19035. Ingin memulakan pembentangan kami. Ini adalah pembentang slide untuk pembentangan kami, iaitu liberalisme dan hedonisme di Malaysia. Ini adalah grup member kami, iaitu Josephine, Shantini, Kabila Shini, saya dan Oiliki. Liberalisme bermaksud sejenis ideologi yang berkaitan dengan kebebasan individu. Liberalisme berasal daripada bahasa Latin, iaitu bermaksudnya bebas. Isma adalah faham, iaitu liberalisme itu ialah sejenis ideologi atau fahaman yang berkaitan dengan kebebasan individu. Liberalisme terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu liberalisme politik, liberalisme sosial, liberalisme ekonomi. Liberalisme politik adalah aliran di mana seseorang itu asas kepada undang-undang dan masyarakat. Liberalisme politik menekankan perjanjian sosial yang dirangka oleh rakyat dan dipersetujui untuk mematuhi undang-undang tersebut. Liberalisme politik boleh menjaga kedaulatan undang-undang dari liberalisme politik itu sendiri. Seterusnya, liberalisme sosial. Liberalisme sosial adalah untuk memperbaiki keadaan sosial demi kepentingan manusia. Sebagai contoh, keadilan hak orang ramai yang menekankan hak-hak dalam kehidupan seseorang. Semua orang adalah secara samarata dan adil dari segi undang-undang. Seterusnya, liberalisme ekonomi. Golongan liberal ekonomi percaya bahawa negara harus dilindungi oleh rakyat dan kebebasan ekonomi. Contohnya, harta individu. Harta individu adalah harta persendirian tanpa campur tangan orang lain. Kita berhak untuk membuat keputusan untuk menggunakan harta tersebut atau tidak. Seterusnya, maksud hedonism. Hedonism berasal daripada bahasa Greek, iaitu hedon yang bermaksud seronok. Hedonisme adalah bermaksud keseronokan atau kesenangan dalam kehidupan. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada Saudari Kabila Shini untuk membentangkan ciri-ciri liberalisme dan hedonisme. Saya Kabila Shini, anak perempuan Bala, mempunyai nombor matrik SA 19018. Saya akan membentangkan ciri-ciri liberalisme dan hedonisme di Malaysia. Baiklah, ciri-ciri hedonisme dan liberalisme di Malaysia. Liberalisme secara umumnya dikatakan sebagai persamaan, hak sama rata. Ciri-ciri liberalisme ialah: pertama sekali, ialah demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. Hal ini dikatakan kerana demokrasi menunjukkan bahawa rakyat dapat memilih pemerintah, di mana rakyat dapat bersuara dan menyatakan pendapat dan juga boleh membuat pilihan dalam memilih pemerintah. Seterusnya, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan perkara yang buruk. Jadi apabila seseorang yang lain menerapkan kuasa mereka terhadap kita, menunjukkan ideologi anti-liberalisme. Seterusnya ialah anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara dan kebebasan beragama. Kita sedia maklum bahawa kita di negara Malaysia mempunyai pelbagai bangsa dan agama, dan kita diberi kebebasan untuk beragama dan bersuara juga untuk menyatakan pendapat kita. Dengan ini ia menyatakan bahawa liberalisme ini, ideologi liberalisme ini memberi peluang kepada semua rakyat untuk bersuara, untuk menyatakan pendapat mereka. Seterusnya,
hak-hak tertentu yang tidak dapat dipindah dan dilanggar oleh mana-mana kuasa. Hak-hak seperti yang dikatakan ialah hak bersuara, hak bekerja dan lain-lain hak yang dinyatakan dalam perlembagaan kita tidak boleh dipindah dan dilanggar oleh mana-mana kuasa supaya dapat menjamin hak setiap individu di negara kita. Saya akan menunjukkan beberapa contoh gambar liberalisme, iaitu total freedom. Maksudnya kebebasan sepenuhnya untuk masyarakat. Gambar yang kedua ini menunjukkan kita mempunyai kerajaan yang menyokong liberalisme. Dan gambar yang ketiga ini pula menyentuh sesuatu isu yang berlaku di negara asing, iaitu isu LGBT yang menyatakan pendapat mereka bahawa LGBT perlu disokong di negara mereka. Isu ini telah menjadi sesuatu isu yang besar dan ia menunjukkan juga bahawa liberalisme agak amat penting sebab mereka menyatakan pendapat mereka. Seterusnya saya akan meneruskan pembincangan saya untuk ciri-ciri hedonisme di Malaysia. Hedonisme seperti yang dikatakan oleh saudari Lai Yang Ting tadi, hedonisme secara simplifikasinya dia dinyatakan sebagai keseronokan. Kita akan lihat pula ciri-ciri hedonisme. Hedonisme. Pertama, tujuan utama para hedonisme adalah kenikmatan peribadi. Apa yang dinyatakan dalam kenikmatan peribadi ini ialah individu ataupun sesetengah kumpulan masyarakat ini tidak peduli terhadap orang lain. Mereka hanya mementingkan kenikmatan dan kesenangan diri mereka. Mereka akan mengabaikan kepentingan orang lain. Seterusnya, diskriminatif. Diskriminatif ini pula bermaksud bahawa individu ini dia terlalu mementingkan diri sendiri sehingga dia memilih teman ataupun individu yang berdasarkan kekayaan maupun sesuatu yang memenuhi nafsu mereka. Mereka hanya melihat orang lain bahawa mereka melihat orang lain hanya sebagai benda yang dapat memberikan kesenangan kepada diri mereka. Selain itu, ciri konsumtif. Konsumtif ini pula menunjukkan individu dan rakyat yang hanya ingin mengikut trend. Trend yang dikatakan sebagaimana pada era modernisasi ini, kita sering didedahkan dengan pelbagai trend dalam Instagram, dalam laman sosial seperti Instagram, Facebook dan pelbagai laman sosial. So, jadi individu ini ingin mengikut trend dan bukan itu sahaja, mereka beranggapan bahawa hidup bermewahan ingin menjadi fashionable. Mereka beranggap bahawa hidup mewah ialah fashionable, iaitu dikatakan mengikut trend pada zaman ini. Dan akhir sekali, materialis. Materialis ini mereka selalu tidak puas dengan pencapaian mereka dan juga selalu mencari yang lebih untuk nafsu dan kenikmatan sendiri, di mana mereka tidak puas dengan apa yang mereka ada, sentiasa mencari untuk kenikmatan yang lebih daripada mereka mempunyai. Saya akan menunjukkan pula contoh-contoh hedonisme di Malaysia. Gambar pertama ini menunjukkan rakyat sedang menghiburan yang dikatakan sebagai kenikmatan diri sendiri juga. Gambar kedua pula menunjukkan kenikmatan diri sendiri juga dalam membeli dan berbelanja untuk diri sendiri untuk kepuasan diri. Dan ketiga juga menunjukkan individu dan kumpulan tersebut berseronok. Sekian itu sahaja. Sekarang saya akan serahkan kepada saudara Liki untuk pembincangan beliau. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Oi Liki dengan ID SA19034. Sekarang saya akan meneruskan pembincangan ini dengan subtopik saya, iaitu punca-punca wujudnya konsep liberalisme dan hedonisme di Malaysia.
Yang pertama sekali, punca pertama yang wujud konsep liberalisme dan hedonisme di Malaysia ialah konsep ini sering dipelapori oleh pengaruh dalam media sosial yang kami juga panggil sebagai influencer dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. generasi muda terkini kebanyakan kekurangan ilmu akidah yang mantap. Yang maksud dia, mereka tidak memegang agama sendiri secara teguh. Hal ini demikian. Kebanyakan mereka mudah dipengaruhi oleh sesiapa atau apa-apa maklumat yang mereka dapat daripada internet. Yang ketiga, maklumat atau artikel berkaitan pemikiran liberal bebas disampai oleh golongan liberal ke atas internet tanpa sebarang halangan. hal ini telah menyebabkan sesiapa sahaja boleh menerima maklumat tersebut sebagai pendidikan tidak formal sewenang-wenangnya daripada internet. Dan hal ini menjadi serius kerana maklumat ini senang didapati oleh golongan-golongan muda yang masih belajar dalam sekolah rendah, menengah, dan pada masa itu golongan muda ini masih tidak berupaya atau mahir untuk membezakan baik dan jahat daripada maklumat yang mereka dapat. Dan seterusnya keempat, remaja terkini berasa outdated kalau tidak mengamalkan pemikiran liberalisme dan hedonisme. Mereka hanya mengamalkan konsep ini tanpa fahaman sepenuhnya terhadap pemikiran tersebut. Hal ini telah menyebabkan banyak isu-isu vandalisme yang berlaku seperti di USA sekarang. Kelima, adat rasam yang wujud dalam kebudayaan dianggap mereka sebagai kongkongan tradisi atau beban yang mengganggukan kebebasan hidup mereka. Mereka anggap adat rasam itu susah untuk mengikut dan itu adalah pemikiran kepada golongan yang tua daripada mereka dan mereka tidak seharusnya untuk mengamalkan adat rasam atau budaya tersebut. Dan terakhirnya ialah bahan-bahan ilmiah sepertilah majalah Times yang popular yang sering melaporkan isu-isu semasa yang berlaku terkini, wawancara iaitu temu rama terhadap artis atau politician, dan artikel mudah mempengaruhi minda masyarakat sekarang. Baiklah, saya habiskan pembentangan saya di sini. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada saudari Josephine untuk meneruskan pembentangan ini. Selamat sejahtera, saya Josephine, nombor matrik SA19040. Saya nak bentangkan tentang kesan liberalisme dan kesan hedonisme. Kesan liberalisme. Liberalisme akan menyebabkan masyarakat berpecah belah. Pemikiran rakyat yang berbeza boleh menyebabkan pergaduhan antara rakyat. Seterusnya, perabatan dan tamadun bangsa akan diserang. Terutamanya gerakan dan fikrah Islam akan diresak oleh isu liberalisme seperti isu LGBT. Seterusnya, kesan hedonisme. Hedonisme boleh menyebabkan matlamat hidup dilupakan. Seseorang yang meletakkan diri dalam hedonisme boleh menghilangkan usaha untuk menjadi golongan manusia yang sempurna dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Seterusnya, peningkatan gejala jenayah sosial. Peningkatan jenayah sosial dia boleh menyebabkan kadar jenayah akan semakin meningkat dari semasa ke semasa. Contohnya, penagihan dadah dan rompakan. Demikian juga, kegagalan melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu. Usaha kerajaan dalam mencapai wawasan 2020 akan gagal. Isu semasa liberalisme dan hedonisme. Ini merupakan suatu tinjauan yang dilaporkan dalam surat khabar. 6 bayi luar nikah lahir dalam sejam.
Perkara ini akan menjejaskan imej negara dan berkemungkinan kes buang bayi akan meningkat. Sekian, terima kasih. Saya sekarang nak menyerahkan kepada saudari Shantini. Selamat sejahtera, nama saya Shantini, nombor matrik saya SA19039. Tajuk saya yang nak bentang hari ini adalah langkah-langkah untuk mengelakkan liberalisme dan juga hedonism di Malaysia. Liberalism, salah satu pengaruh liberalism adalah pendirian umat Islam dan cara menanganinya serta masalah LGBT di Malaysia. Ini adalah salah satu artikel untuk liberalism. Dia bertajuk Synopsis of Islam Tanpa Keekstreman Berujar untuk Kebebasan. Pendirian umat Islam dalam liberalism terdiri daripada 3. Yang pertama, kebebasan dan kemerdekaan berfikir. Umat Islam, mereka hendak kebebasan dan mereka perlu untuk menolak falsafah liberalism dan juga cara hidup liberal. Yang kedua, mereka bukan konservatif, radikal, fundamentalist dan juga pilihan ketiga iaitu wasatiyah. Islam juga menentangkan totalitarianism, despotism, sikap tidak toleran. Yang ketiga, liberalism bukan satu-satunya jalan untuk memelihara kemuliaan manusia, hak asasi manusia dan juga keadilan. Apabila umat Islam menolak liberalism, LGBT dan juga negara sekular, tidak bermakna umat Islam menyokong kezaliman, penindasan dan bersikap tidak toleran. Ini adalah cara-cara menangani cabaran liberalism dalam kalangan umat Islam. Yang pertama, pihak berkuasa mempunyai peranan yang penting dalam memelihara agama sesuai dengan peruntukan perlembagaan yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua, ia menyengkat penyebaran fahaman liberalism sebelum ia mempengaruhi di kalangan orang ramai ataupun ramai orang dan merubah ideologi negara ataupun merosakkan imej negara. Yang ketiga, menyebarkan ilmu yang benar, jauh dari penyelewengan dan kekeliruan. Yang keempat, kesatuan pemikiran, kerangka pemikiran iaitu epistemologi yang mantap bersumberkan tradisi ASWJ. Maksud ASWJ adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, menghormati otoriti ilmu, khususnya ulama pewaris Nabi. Peradaban hanya tegak dengan budaya ilmu dan otoriti ilmu. Ini adalah salah satu isu semasa bagi liberalism. Artikel ini dipetik daripada berita harian. Ia bertajuk 2019 bakal saksikan cabaran LGBT. Liberalism lebih kuat. Di Malaysia terdapat beberapa cadangan penyelesaian terhadap jejala LGBT. Peruntukan Undang-Undang Malaysia berkaitan LGBT. Antara cara menangani perlakuan LGBT melalui pengubalan dan penguatkuasaan undang-undang. Yang pertama adalah Seksyen 25. Yang ini khususnya untuk lelaki, di mana lelaki melakukan kesalahan liwat. Seksyen 26 adalah lesbian, di mana perempuan sama perempuan yang melakukan lesbian. Yang ketiga adalah Seksyen 28, iaitu lelaki berlagak perempuan. Ketiga-tiga kesalahan di atas, jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000, dipenjara tidak lebih 3 tahun, disebat tidak lebih 6 sebatan atau mana-mana kombinasi hukuman itu. Yang keempat, Seksyen 35. Memperuntukkan mana-mana orang yang menganjurkan, mendorong atau mengalahkan orang lain untuk melakukan apa-apa maksiat adalah melakukan satu kesalahan. Maksiat ini dalam bahasa Inggeris kita boleh maksudkan sebagai evil ataupun kesalahan ataupun kejahatan. Yang kelima, Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 di Akta 559 dikuatkuasakan kepada umat Islam. Undang-undang ini berada di Undang-Undang Syariah. Okay, sekarang salah satu isu semasa untuk hedonism adalah NGO kempen tolak konsert baru K-pop.
Langkah-langkah untuk mengatasi amalan hedonism. Yang pertama adalah kita selalu bersyukur. Kenapa kita selalu bersyukur? Kebahagiaan tidak hanya datang dari barang-barang branded, wang yang banyak, melainkan datang dari hati selalu bersyukur atas apa yang sudah memiliki ataupun sudah dimiliki. Yang kedua, berhati-hati dalam memilih pergaulan. Dengan salah memilih pergaulan, pasti kita akan terjebak dengan gaya hidup iaitu yang mereka mementingkan keseronokan untuk mengelakkan kesakitan. Sebelum kita terjebak, kita hendaklah mula mempertingkatkan dan juga selektif dalam memilih teman kita. Kenapa saya berkata macam ni? Apabila kita memilih teman yang baik, tentu mereka akan memberikan pengaruh yang baik. Dengan ini kita tidak mudah ataupun memang tidak terlibat dalam jejala negatif ataupun pengaruh yang tidak baik. Yang ketiga, hidup sederhana. Jika satu saat apabila kita bekerja, kita akan tahu bagaimana rasanya mencari pekerjaan untuk menghasilkan duit yang banyak ataupun wang yang memang diperoleh untuk kehidupan kita. Apabila kita menanam gaya hidup yang sederhana, maka kita dapat terhindar diri kita daripada pemborosan atau amalan pemborosan, di mana kita tidak akan mengeluarkan banyak duit untuk beli barang-barang yang kita tidak perlu. Yang keempat, kita hendaklah mula menabung dan membuat anggaran sebelum berbelanja. Perkara ini dapat membuatkan diri kita supaya kita rajin membuat pembuatan anggaran belanja. Oleh itu, setiap individu dapat mengontrol dan menggunakan wang tersebutnya dengan bijak dan juga tidak menggunakan wang tersebutnya untuk clubbing ke disko ataupun di mana-mana hiburan yang bagi mereka seronok. Seterusnya, menurut Imam Al-Ghazali telah mengariskan di antara satu daripada 10 cara jahatan ataupun syaitan memasuki pintu hati manusia untuk merosakkan diri sebagai hamba Tuhan ialah menerusi pintu marak ataupun syahwat. Dekat sini adalah beberapa cara untuk memulihkan hati manusia yang mengalami kerosakan akibat pengaruh dalaman dan persekitaran yang termasuk liberalism dan juga hedonism. Yang pertamanya ialah bermujahadah melawan nafsu. Apabila kerosakan akhlak, tingkah laku, tutur kata dan tindakan seseorang adalah mempunyai kaitan rapat dengan kerosakan fungsi hati. Justru untuk menghasilkan hati yang baik, maka seseorang manusia mesti melemahkan runtunan nafsu yang sentiasa mendorong mereka melakukan kejahatan dan maksiat kepada Tuhan. Yang kedua, memasukkan sifat-sifat mahmud yang terpuji ke dalam hati untuk membentuk hati seseorang manusia supaya menjadi soleh dan juga terpuji serta boleh mengenal petunjuk Tuhan pada seseorang itu mesti berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan sifat majmunah iaitu tercela yang bertapak di dalam hatinya. Yang ketiga, menjaga makan minum dan lari dari persekitaran yang merosakkan diri. Maksudnya bukan hanya makan ataupun minum, maksudnya adalah jika kita berada dalam persekitaran manusia yang berakhlak binatang iaitu macam jahat, kita perlu lari untuk mengelakkan diri dari terjebak dengan persekitaran perkenalan. Kesimpulannya, setiap individu perlu mengawal bentuk-bentuk ataupun pihak kerajaan seharusnya mengawal bentuk-bentuk hiburan yang boleh melalaikan golongan remaja kita terutamanya mahasiswa. Maksud boleh mengawal kearifan dalam memilih barang agar tidak terjebak dalam sikap hedonism. Selain itu, dari segi liberalism, terdapat dua bahagian, baik ataupun buruk. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mengambil perkara yang baik dan membuangkan perkara yang buruk untuk hidup dengan aman dan sejahtera di negara ini. Baiklah, itu saja dari kami, kumpulan 7 bagi pembentangan liberalisme dan hedonisme di Malaysia. Sekian. Terima Terima kasih. Baik.